أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan kasih-Nya dipertemukan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala bersama kita pada hari ini, pada malam yang mana kita dapat menunaikan salat maghrib secara berjemaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat bersama dalam majlis ilmu yang juga dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya mengatakan kita kena bersyukur, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kerana ada beberapa tempat yang mana di luar daripada negeri kita. Sebagai contohnya, pada bulan lepas saya ada urusan di Pulau Pinang. Saya pergi ke Pulau Pinang nak pergi semayang lah. Nak pergi semayang, nak masuk ke satu masjid. Saya tak mau sebutlah masjid mana, dekat Kuala Batah. Saya nak masuk satu masjid itu. Tadi masa kita nak masuk sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak ada siapa halang kita, tak ada siapa jaga. Kalau ada pun mungkin solat Jumaat, mungkin kalau ada pun lah, sebab ramai nak kontrol. Tapi di Pulau Pinang, masjid dan surau kebanyakannya akan duduk AJK di depan itu. Dia tanya berapa dos dah. Saya pun masa tu alhamdulillah nasib baik dah cucuk. Tapi kita di negeri Perak, walaupun tak ada dos, boleh semayang fardu macam biasa. Tapi mereka kebanyakan musalla masjid kena ada satu dos sekurang-kurangnya. Wallahu a'lam pasal apa. Kalau majlis ilmu kita di negeri Perak, maghrib sahaja boleh jalan, subuh tak boleh, duha tak boleh, kuliah asar muslimat pun tak boleh. Maghrib alhamdulillah boleh. Macam hari ni sepatutnya kuliah saya subuh hari tu, tapi digantikan pada hari ni maghrib. Di Pulau Pinang satu kuliah pun tak boleh lagi. Kemudian sembahyang Jumaat, tuan-tuan, kita boleh main saja, tapi depa hari Khamis kena pergi ambil kupon. Siapa tak ada kupon tak boleh masuk sembahyang Jumaat. Dan kupon tu minggu ni ambil, hari Khamis contohnya, minggu ni ambil sembahyang Jumaat, minggu depan kena bagi orang lain pula. Dia sembahyang Jumaat kena selang-selang. Kita alhamdulillah sembahyang Jumaat macam biasa. Itu pun ada orang dia tak mau main lagi. Itu sebab saya kata tadi, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita di Perak ini lebih banyak kemudahan untuk dekat dan juga buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun lama dah tak jumpa dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Lah berjumpa pun mungkin kalau saya tak silap pada bulan 4 lah, sebelum puasa kalau saya tak silap. Dan hari ini adalah bulan 8, lebih kurang 4 bulan lah. Jadi kita meneruskan pengajian kita pada muka surat yang ke-8 atas sekali. Kata Fudail rahimahullahu ta'ala, fikir itu adalah cermin hati. Dengan dialah, yaknilah dengan fikir itu, kita dapat melihat segala kebajikan kita dan dapat kita melihat segala kejahatan kita, dan juga perkara yang boleh bawa manfaat buat kita dan perkara yang boleh memudaratkan kita. Di sini dia kata, bila mana cerminan bagi hati adalah membawa maksud kepada muhasabah diri. Fikir itu bukan sahaja fikir benda yang akan datang, bukan sahaja benda yang dah dikatakan, bukan sahaja benda yang bakal kita lakukan,
tetapi juga fikir itu adalah satu muhasabah diri untuk menilai semula. Muhasabah diri ni tuan-tuan, kata tok guru saya, dia adalah guru yang paling dekat sekali dengan kita, iaitulah diri kita sendiri. Kalau kita pergi mengaji mana-mana, hak tu tok guru kita contohnya. Tapi kalau muhasabah diri, dia adalah guru kepada diri kita sendiri. Bila mana setiap malam sebelum kita tidur, selepas kita memaafkan semua orang, kita cuba muhasabah. Hari ini apa yang aku dah syukur? Hari ini apa yang aku belum syukur? Hari ini apa ibadah yang aku buat? Apa ibadah yang aku belum buat? Apa kesalahan yang aku lakukan hari ini? Apa kesalahan yang besok akan aku perbetulkan? Dengan yang demikian, kita niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nafas baharu pada esok paginya untuk kita menambah amal kebaikan dan membetulkan segala kesalahan. Itu yang dia kata sebagai cermin bagi hati. Dengan kita berfikir, dengan kita bermuhasabah, kita dapat melihat kebajikan yang kita lakukan dan segala perkara tak baik. Kata setengah orang arifin, orang bijak pandai, dia kata fikir itu ada dua bahagi. Yang pertama adalah fikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Yang pertama, bila mana kita berfikir dengan Allah, dia ada dua pecahan pula. Satu, berfikir tentang zatnya, dan satu lagi adalah berkenaan kudratnya, yang mana telah pun kita bincangkan pada bulan-bulan sebelum ini, lebih kurang bulan 4, bulan 3 hari itu. Zat itu adalah, ni kalau kita nak kenal zat ini adalah Allah itu sendiri. Bagaimana rupanya Allah yang tahu, di mana duduknya Allah yang tahu. Walaupun beberapa bulan yang lepas ada sedikit pertelingkahan berkenaan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang mana akan membincangkan sebenarnya Allah ini duduk di mana. Dahsyat tu perbincangan tu. Mai dengan puak sana, puak sini. Tapi tak apalah, itu bukan topik utama kita pada hari ini. Yang pentingnya adalah bila mana kita menyebut tentang zat Allah, kita serahkan kepada Allah. Kita tak boleh nak fikir lebih-lebih. Kita hanya boleh mengaji saja. Contoh ada tuan guru, dia ajak kita zat Allah ni macam mana. Tapi kalau kudratnya kita boleh fikir sendirilah. Allah Ta'ala bagi kita kenyang, Allah Ta'ala bagi kita sakit, Allah bagi sihat, Allah bagi virus, Allah bagi sembuh. Itu kudrat Allah. Segala kekuatan, segala kemampuan, segala penciptaan, segala yang ada di atas muka bumi ini adalah segala dengan kudratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak ada apa. Itu kudrat boleh fikir sendiri. Tapi kalau zatnya, yang tu ulama tak bagi kita lebih-lebih. Yang kedua adalah fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Barang yang bergantung dengan hamba ini adalah satu syirik kecil. Satu syirik kecil. Contohnya, saya bergantung pada isteri saya. Kalau isteri saya tak iron baju saya, contoh dia tak iron jubah saya tak dapat mengajak malam ni. Itu bergantung pada hamba. Jadi kita kena fikir, kita sebenarnya hidup bergantungan kepada siapa? Itu yang kita nak bina, satu yang kita panggil sebagai takwa. Takwa di tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di dalam bahasa Arab terjemah dia panggil sebagai minta lindung. Minta perlindungan, apa lagi? Minta selamat. Itu maksud takwa. Dibahaskan lagi oleh ulama, takwa itu pula adalah membawa kepada satu maksud yang kita panggil sebagai harap dan takut. Kita harapkan apa? Kita harapkan perlindungan daripada Allah. Kita mengharapkan, betul tak? Kita mengharapkan perlindungan daripada Allah. Daripada apa? Contoh daripada kemaksiatan kita sendiri. Kita mengharapkan perlindungan daripada Allah daripada kejahatan orang lain. Itu takwa. Takut ini adalah kita takut kepada segala amaran dan azab Allah Ta'ala. Contohnya dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu,
La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, Allah Ta'ala gandakan nikmatnya. Wa la in kafartum. Barang siapa pula yang mengingkarinya, inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya azab Allah itu begitu pedih. Dia takut. Bila mana dia takut, apa yang dia harapkan? Dia harapkan agar diri dia menjadi seorang yang pemurah, seorang yang bersyukur, seorang yang mana bila datang nikmat Allah, dia tahu di mana dia nak menyalurkan nikmat tersebut menurut kehendak Allah dan Rasul. Itu maksud dia daripada takwa. Kemudian takwa itu pula dibahagikan kepada beberapa kategori tingkatan manusia. Yang pertamanya adalah takwa itu ni, fikir pada barang bergantung dengan hamba. Takwa yang pertama sekali adalah takwanya orang awam. Takwanya orang awam ini adalah sekurang-kurangnya dia meminta perlindungan Allah daripada sifat syirik. Satu dosa yang mana kalau mati takkan terampun kalau dia tak bertaubat. Syirik. Yang pertama adalah syirik besar. Syirik besar ini adalah menyembah sesuatu selain daripada Allah. Yang bergantung pada hamba ni, dia duduk dekat syirik kecil. Dia bergantung dengan duit. Tak ada duit dia rasa nak mati. Memang betul pun, tapi bukan duit yang bagi mati, Allah yang bagi mati. Bukan duit bagi senang, bukan duit bagi susah, tapi Allah bagi senang, Allah bagi susah. Dia rasa kalau tak ada ubat, ini akan memudaratkan dia dan sebagainya. Sebagai contohnya Khalid ibn Walid ketika mana menaklukki Persia, ataupun ketika itu betul lah dipanggil sebagai Parsi. Sekarang ni dah jadi Iran. Ketika mana dia menaklukkan Parsi, ada satu pembesar yang mana bila dia takut akan ditakluk oleh umat Islam, dia menyediakan satu botol racun yang sangat kuat. Sehingga kan dia tak sempat dirampas oleh kaum muslimin. Khalid ibn Walid tanya dekat dia. Khalid ibn Walid tanya dekat dia, ini apa? Dia kata ini adalah racun yang paling kuat dalam Parsi, sekali sisip mati. Khalid ibn Walid dia gelak saja. Dia gelak, dia kata, kamu tahu tak, ini racun takkan bagi manfaat tanpa izin Allah, takkan bagi mudarat tanpa izin Allah. Dia buka, dia minum. Dia minum sampai habis, tuan-tuan. Jangan kata sisik, sampai habis dia minum. Tak ada sebarang kesan mudarat pun kepada dia. Sebab apa? Sebab dia bukan bergantung pada hamba. Dia bukan bergantung pada racun hak mudarat. Dia bergantung pada Allah yang nak bagi izin mudarat ke tak mudarat. Tu. Jadi bila mana ada satu syirik kecil di dalam hati kita, kita takut kalau pergantungan tersebut semakin hari semakin besar, sehingga kan dia boleh jadi syirik yang paling kita tak maulah, yaknilah menyembah selain daripada Allah. Itu sebab bila mana orang yang ada syirik kecil, last sekali dia akan jadi ateis, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia berfikir pada logik. Dia tak rasa Tuhan bagi dia makan. Dia tak rasa Tuhan bagi dia hidup. Dia rasa dia punya kejayaan adalah atas usaha diri dia sendiri. Tanpa usaha dia, hidup dia lingkup. Ini. Bila mana syirik kecil terlalu lama dalam diri dia, lah sekali dia jadi ateis. Pasal apa? Pasal dia rasa Tuhan tu tak wujud. Keadaan yang dia ada pada hari ini adalah atas usaha dia dan kesan ataupun sekeliling dia yang menyebabkan apa yang dia jadi pada hari ini. Bukan sebab Tuhan, na'udzubillah min zalik. Itu sebab syirik kecil juga adalah bahaya kerana boleh membawa kepada pemisongan akidah. Jadi itu yang dimaksudkan oleh fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Jadi kita fikir balik, selama ini dengan apa kita bergantung. Contohnya vaksin. Lah ni ramai orang nak vaksin pun ada, hak yang anti vaksin pun ada kan. Hak duk bergaduh, kita pun pening tengok orang duk bergaduh. Saya mana-mana pun tak kisah, janji cucuk boleh pergi dine-in sudahlah. Kenapa kita kena vaksin? Kenapa tak nak vaksin? Contohnya, kalau dia tak nak vaksin sebab dia rasa mudarat pada diri dia, terpulang kat dia. Tapi dia ada perkara yang dia kena patuhi. Iaitulah kalau buat peraturan tak boleh masuk masjid contohnya, dia kena patuhilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan pernah pergi Mekah tak? Sebelum pergi Mekah kat sini kena cucuk ke tak? Kalau tak cucuk boleh pergi ke tak? Ada orang marah tak?
Tak ada orang marah pun. Siap kena bayar lagi. Saya dulu harga cucuk masa tu 135. Saya tanya kawan saya, dia bahagian pengurusan tiram travel, dia kata, lah ni ustaz, paling kurang pun 150 naik harga. Bayar sendiri tuan-tuan, satu dus 150, gara-gara nak pergi Mekah, tak cucuk tak boleh pergi, tak ada siapa marah. Pasal apa kena cucuk untuk pergi? Pasal pergi sana, kita pertama nak mengelak daripada virus unta. Itu sebab saya pergi sana, orang duk pura-pura, saya tak sanggup tuan-tuan nak minum. Saya duduk dalam bas. Pasal apa? Pasal rasa geli lah. Tuan-tuan nak minum, minum lah. Yang kedua adalah nak mengelakkan bersin, batuk, demam. Tapi ada orang yang ada ambil itu demam? Ada. Tak ada orang marah pun. Nampak tak kat situ? Jadi vaksin itu bukan tempat bergantung kesembuhan. Tetapi sebagai ikhtiar supaya kita boleh mendapat kesembuhan. Itu saja. Itu sebab hukum dia nak ambil vaksin itu adalah harus. Bukan lagi wajib. Fatwa dekat Malaysia belum wajib lagi. Baru hukum dia adalah harus. Iaitu dibenarkan bagi siapa berkehendak dan terpulang bagi siapa yang tak berkehendak. Cumanya orang yang mengambil vaksin, dia ada hak untuk menghalang orang tidak mengambil vaksin untuk masuk ke tempat tertentu. Itu sudah menjadi satu kebiasaan. Contohnya tuan-tuan serumah dah mandi. Tiba-tiba ada satu pengemis dia nak masuk rumah tuan-tuan. Baju dia kotor. Tuan-tuan nak bagi dia masuk lah. Dia kata ini kezaliman, tak bagi saya masuk dalam rumah. Dia kata tengok orang Arab. Orang Arab dia tak kira orang tu bersih tak bersih siapa dia bagi masuk dia dalam rumah. Selagi tak 3 hari dia tak tanya pun pasal apa mai. Bolehkah kita nak ambil fatwa orang Arab? Tak boleh sebab kita menggunakan fatwa semasa. Lagi mai ada hentam saya, janganlah. Saya memberitahu perkara yang hak. Maksudnya siapa nak ambil vaksin, terpulang. Siapa tak mau ambil, terpulang. Tapi kena ikut hak ataupun arahan tertentu. Sebab yang ambil, ini dia dapat. Yang ni tak mau ambil, kena terima lah. Dia lebih kurang lagu tu lah. Tapi macam saya ni, pasal kita ni macam saya ke mana-mana. Banyak tempat saya pergi. Kalau di pejabat agama tu sendiri setakat ini saya rasa dah 3 kali kot ada orang yang positif. Sebab kami banyak keluar, kami banyak berjumpa dengan orang. Jadi kami nak protect diri kami dan kami pun ada yang anak kecil, itu ikhtiar kami contohnya. Jadi jangan yang tak ambil vaksin itu dihina, yang ambil vaksin pula dikatakan bertuhan dengan vaksin. Tak boleh. Hak masing-masing. Nak ambil, tak mau ambil sudah. Sebab kita bukan bergantung pada hamba. Vaksin itu bukan menyembuhkan tetapi sebagai satu ikhtiar. Nak ambil, tak mau ambil sudah. Itu salah satu perbahasan yang paling relevan untuk kita guna pakai pada hari ini. Yang seterusnya adalah maka adapun fikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syarak daripadanya tersebut di dalam Sahihain. Sahihain ni kitab gabungan antara Bukhari dan Muslim. Kalau tanya hang baca kitab apa? Bukhari. Hang baca kitab apa? Muslim. Hang baca kitab apa? Sahihain. Kalau dia baca Sahihain, maksudnya dua-dua kitab tu dia baca. Jadi tersebut di dalam Sahihain, iainilah kitab Bukhari dan Muslim, barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khaliq, yaknilah pencipta, seperti khabarnya Bukhari, datang syaitan akan seorang daripada kamu. Ini adalah daripada dalam kitab Sahihain. Dia kata haram memikirkan pada Khaliq yang kita sebutkan sebagai zat tadilah. Jangan duk fikir Allah kat mana, Allah rupa macam mana, siapa cipta Allah, jangan duk fikir. Datang syaitan akan seorang daripada kamu, maka berkata ia, siapa menjadikan begini dan siapa menjadikan begini. Syaitan ni tuan-tuan dia main bisik supaya kita fikir benda-benda yang terlalu melampaui akal fikiran manusia. Kemudian dia kata lagi, siapa menjadikan Tuhan engkau. Bila mai datang idea-idea macam ni, sampailah satu tahap yang dia kata siapa menjadikan Tuhan engkau, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya, dan hendaklah tertegah dan berkata ia, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Sampai satu tahap kalau dah berfikir teruk sangat, dia terlampau rasa nak tahu sangat siapa cipta Allah dan sebagainya, sedangkan Al-Quran pun tak fasih,
hadis pun ngaji tak habis, dia nak tahu sangat, dia kena istighfar banyak-banyak, kerana itu adalah suntikan-suntikan daripada syaitan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadaruh. Artinya, fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu fikirkan pada Allah, maka bahawasanya kamu tiada kuasa akan qadarnya. Kita fikir apa yang Allah jadikan, kita bukan memikirkan bagaimana Allah itu. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila kita bersembang tentang hasutan syaitan, ini adalah satu hasutan yang mana dia menyebabkan otak kita jadi fikir melampau. Ada satu bahagian lagi, kata Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Dia kata ada beberapa seni ataupun senjata syaitan dia buh kat kita ni, yang mana senjata ini adalah untuk merosakkan orang mukmin. Bukan nak rosakkan orang hak munafik, bukan nak merosakkan orang hak fasik dak. Hak macam tuan-tuan ni, jenis kaki semayang masjid, jenis datang mengaji, jenis rajin buat ibadah, rajin zikir, dia nak kacau hak ni. Yang pertamanya adalah bila mana dia nak mengganggu orang yang buat ibadah ni. Sebab kalau dia tak dapat suruh, contoh kalau dah tahap tuan-tuan, dia nak suruh pi masuk kelab malam, memang tak masuk. Nak pi suruh berjudi, pi ambil nombor ekor, memang takkan pi ambil nombor ekor. Pasal dia tahu tuan-tuan ni macam mana. Tapi dia nak pastikan walaupun tuan-tuan yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat, tak buat maksiat, tak derhaka suami, tak derhaka ibu bapa, jaga hak Allah, dia nak pastikan amal ibadah yang kita buat tu rosak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah bila mana orang tu nak buat ibadah, dia akan kata tak payah, dia akan kata jangan. Contohnya dia kata ni malam minggu buat apa, pergi masjid round tepin lah. Contoh, dia pun pergi round tepin. Maksudnya hasutan pertama tu berjaya, kena. Tapi tuan-tuan hak dok main ni, hak pertama tu kira tuan-tuan champion lah. Hak pertama tu dulu, main hak kedua. Main hak kedua, tuan-tuan pergi juga masjid, datang juga berzikir, bersedekah juga, keluarkan harta dan sebagainya. Yang kedua ni adalah dia akan buatkan tuan-tuan bertangguh-tangguh dengan harapan tangguh itu sempat mati sebelum buat. Contohnya pengurusi kata, kita masjid memerlukan sekian-sekian. Contohnya sebab kita buat food bank, ataupun kita nak mengimarahkan majlis ilmu dan sebagainya. Mailah tuan-tuan, sama-sama kita infak. Dia pun tengok poket dia, ada. Mampu tak? Mampu. Tapi dia rasa, besoklah kot, nantilah kot. Dia rasa nak nanti. Dia nak menangguh-nangguhkan kebaikan. Contoh nak solat taubat, dia kata, awal lagi, malam tak gila kot. Malam tak gila tengoklah besok kot sempat tahajud. Nak tahajud dia, tak larat lah pula, lenguh-lenguh baru lepas vaksin ni, demam dan sebagainya. Nampak? Dia menangguh-nangguh. Kita nak buat, tapi dia jadi tangguh. Dengan harapan, kot-kot sempat mati sebelum buat. Tu jahat syaitan ni. Dia suka buat kita tertangguh-tangguh buat amal ibadah. Yang ketiga, kalau kita buat, dia akan membuatkan amalan tersebut kita lakukan dalam keadaan tergopoh-gapoh. Contohnya habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak dan zikir, tak dan baca doa, tak ada apa-apa emergency dan sebagainya. Ambil lipat sejadah, balik rumah tengok buletin utama. Ataupun pengumuman baharu PM kita ke-9. Tak ada apa hak urgent pun. Tapi dia cepat-cepat. Dia tergopoh-gapoh. Lainlah kalau orang nak terberak, lain cerita tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Contoh kalau kita pergi Mekah dulu. Kita melihat bila mana imam habis bagi salam saja, pakat ramai-ramai berebut kain Kaabah. Saya sampai heran. Mereka nak bawa balik ke kain Kaabah ni? Mereka ni datang sini ni semata-mata nak pegang kain Kaabah ke? Rasanya kain sendiri pun ada. Dia jadi kelang kabut nak pegang kain Kaabah. Imam baru asal pegang dah. Kelang kabut. Nampak tak? Rosak tak semayang dah tadi?
Gara-gara nak pegang kain Kaabah. Kemudian apa lagi? Nak pergi cium Hajaratul Aswad tu. Berebut, tolak, tontang. Apa tujuan kita nak mencium Hajaratul Aswad tu? Yang pertamanya sunnah Nabi. Yalah betul lah. Kan? Sampai Umar Al-Khattab dia kata apa? Hai batu hitam. Kalau bukan kerana Nabi cium, aku pun tak hamak nak cium hang. Dia kata Umar Al-Khattab jangan main-main. Tapi sebab Nabi cium tak apa. Kita amalkan sunnah. Yang keduanya adalah fadilatnya terampun dosa. Tapi berapa ramai orang nak minta ampun dosa, tapi sebelum nak terampun dosa, dia buat dosa dulu. Dia tolak kaum muslimin yang lain. Saya salah seorang yang tertolak. Saya geram pala. Dia tolak kita. Kita dah dekat tuan-tuan. Saya dengan Hajarul Aswad dah dekat ni dah. Dah pegang dah. Sekali kena tolak ke belakang tu memang tak ada harapan. Dengan nemtek umrah kita pun habis hilang orang pijak lah. Tu tak apalah dia pijak nemtek. Berapa ramai pula hak mati kena pijak. Cium semata-mata nak terampun dosa, tapi sebelum tu dah buat dosa. Tak apalah hak yang mati tu mati syahid. Hak yang tukang pijak tu nak minta maaf kan siapa? Nampak tak? Bila mana syaitan dia nak merosakkan amal ibadah. Sama juga kalau tuan-tuan suruh anak semayang kat rumah. Hello? Semayang maghrib tak lagi? Dia kata belum ya. Pergi semayang. Kita pun baru nak duduk. Kita tengok dia lalu dah. Hello, semayang dah tak? Semayang dah ya. Baca Fatihah tak? Baca. Mau baca surah apa? Ya, surah kan sunat je. Dia ajak kita pula tuan-tuan. Surah kan sunat je. Punya kelang kabut tak tahu nak main game ke, main PUBG ke. Semayang tu kita baru nak duduk selesai dah. Ambil wuduk, Allahu'alam. Hak tu tak apa lagi. Masa saya mengajak kafar dulu, kami ada buat camp. Masa tu tak COVID lagi lah. Tanya, semayang belum? Dia kata, dah semayang. Saya tengok sejadah tak berubah. Saya marah kat dia. Hang tipu ustaz. Sejadah hang tak berubah kata. Dia tak ambil pun sejadah tu. Tapi dia kata dia dah semayang. Padahal dia tak semayang. Kemudian saya suruh dia pergi semayang lagi sekali. Tuan-tuan saya perhati sorok-sorok. Dia ubah sejadah saja. Dia tak semayang. Pandai. Dia ubah sejadah. Nampak macam sejadah tu berubah kedudukan dah. Saya kata budak lah ni haru. Sungguh. Suruh semayang ni pun. Nampak tak? Jadi, bila mana buat amal ibadah, pastikan jangan buat dalam keadaan tergopoh-gapah. Yang keempat, hak ni tuan-tuan memang ramai kantoi. Apa dia? Bila mana buat amal ibadah, tapi dicampuri dengan rasa riak. Riak ini juga adalah salah satu daripada syirik kecil. Sebab apa syirik kecil? Sebab dia buat amal ibadah itu, dia bergantung pada suasana. Apa bergantung pada suasana? Dia terkesan tuan-tuan dengan suasana. Dia tengok orang ramai, dia solat sunat. Orang tak ada siapa main tengok, jangan kata solat sunat, solat fardu pun di akhir waktu. Nampak? Dia terkesan dengan suasana. Jadi amal ibadah dia tu, dia buat sebab dia nampak orang. Selalu dia tak sedekah. Tapi bila mai tengok ada orang ramai, dia bubuh jugalah walaupun RM1. Pasal apa? Pasal dia takut lagi orang kata dia kedekut hafiang pula dah. Jadi dia kata tak apa bohbilah. Janji ada orang tengok kata aku sedekah. Contoh. Jadi bila mana dia buat amal ibadah, bergantung pada suasana. Dia terkesan pada orang lain. Ada dia buat, tak ada dia tak buat. Ini adalah sifat riak yang boleh merosakkan amal ibadah. Kerana ibadah tersebut bukan dibuat ikhlas kerana Allah. Tetapi amal dibuat kerana nak menyukakan hati orang lain. Sebab kita jangan terkesan. Orang suka ke, orang tak suka ke, lantak kat dia. Janji kita nak bagi Allah yang suka. Itu saja. Yang seterusnya adalah bila mana kita dah lepas riak pun tak juga, ikhlas contohnya. Tapi ni hak kelima, hak ni paling ramai kantoi tuan-tuan. Yaknilah ujub. Ujub ini apa? Ujub ini adalah satu sifat dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Tu dia cukup bahaya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ujub adalah dosa pertama yang dilakukan selepas ketibaan Nabi Adam alaihissalam, yang dilakukan oleh iblis kerana dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Dia rasa hak ni daripada tanah liat yang busuk, yang dicampur-campur adukkan dengan pelbagai warna. Sedangkan penciptaan iblis adalah daripada pucuk api
Bukan api hak bawa-bawa kerak-kerak pun tak. Yang pucuk tu. Tu penciptaan iblis. Dia rasa dia mulia. Dia rasa dia lebih baik. Itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis la'natullah. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Kemudian bila dia takabur selepas dia menzahirkan keujuban dia. Dengan dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam surah Baqarah dah rakam dah ketika mana semua malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis dia tak mau. Lalu dia dihalau. Ada cerita dia lagi panjang lah, ya, dihalau daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesan orang yang rasa diri dia bagus ni, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tengok orang yang rasa diri dia bagus ni memang bagus. Memang bagus. Tapi sebab dia rasa diri dia bagus, dia bahaya. Ada satu contoh yang saya nak sebutkan pada malam ini. Seorang sahabat yang mana sangat terkenal dengan ilmu dan ibadahnya. Namanya adalah Ibnu Muljam. Ataupun Abdul Rahman Ibnu Muljam. Ketika dahulu ketika mana Nabi SAW masih hidup, Nabi panggil dua sahabat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Ammar bin Yasir. Nabi panggil dua orang ni, Nabi cerita tentang dua lelaki yang Allah Ta'ala laknat mereka. Yang pertamanya adalah seorang lelaki yang ketika hidup di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Mukjizat Nabi Saleh, dia mengeluarkan unta daripada celahan gua. Lalu lelaki tersebut berpakat untuk membunuh unta tu dan Allah izin unta tu terbunuh. Maka dia adalah lelaki yang terlaknat. Yang kedua adalah kata Nabi SAW adalah lelaki yang akan membelah kepala kamu, wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu dah, tuan-tuan, ketika mana dia masih ada dengan Nabi, Nabi cerita dah macam mana cara dia akan meninggal dunia. Tapi dia takut ke? Tak takut, kan? Pasal kita hidup memang untuk mati. Memang siapa-siapa pun takkan ada yang terlepas daripada merasai kematian. Lalu bila mana tibanya saat pemerintahan Sayyidina Ali, benda tu berlaku. Yang mana ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab menerima sepucuk surat daripada Amru Al-Ash, seorang pemimpin ataupun gubernur di Mesir. Dia hantar surat, dia kata dekat Sayyidina Umar, ada tak seorang guru Al-Quran yang sangat faqih untuk mengajarkan ilmu dan menjadi guru di Mesir. Sayyidina Umar Al-Khattab recommend seorang sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Bukan main-main, tuan-tuan. Wakil negara pergi ke negara yang lain. Kalau kita ni wakil kampung pun, besar diri dah. Di wakil negara, dicalonkan, direkomenkan oleh Sayyidina Umar. Orang yang hebat. Al-Qurannya cukup pandai. Qori yang sangat pandai. Kalau dia baca Quran tak payah mic, suara dia memang sedap dah. Bila mana dia dihantar ke Mesir, sehinggalah zaman pergolakan kepimpinan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu sebab kadang-kadang kita melihat situasi kita pada hari ini, politik tidak menentu, kan? Bukan saya nak masukkan politik tak. Sebenarnya masalah perpecahan dalam kepimpinan berlaku ketika zaman Nabi lagi. Dan diteruskan sehinggalah ke zaman sahabat-sahabat tabi'in dan tabi'in sehinggalah ke hari ini. Itu sebab kalau pada hari ini tukar pilah siapa pun, benda ini memang zaman dia dah. Akhir zaman yang Nabi kata akan banyak khilaf di kalangan orang Muslim. Maka kita tukar siapa pun, benda tu jadi. Pasal ini zaman dia. Kerana selepas zaman ini, zaman kepimpinan Al-Imamul Mahdi. Kita duk tunggu waktu lah, tak tahu sempat tak sempat, wallahu alam. Jadi bila mana kita berfikir tentang pergolakan negara, kepimpinan Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang paling Nabi sayang, dalam peperangan Jamal. Kemudian berperangnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin. Perang. Sehinggalah keluar Ibnu Muljam,
dia membawa pedang dan dia mengetuai satu komplot untuk membunuh Sayyidina Ali. Bukan sahaja sepupu Nabi, bukan sahaja orang yang dekat dengan Nabi, dia juga adalah menantu kesayangan Nabi SAW. Sambil membaca Al-Quran, dia menetak kepala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sehinggalah menghembus nafasnya yang terakhir, dia masih mengungkap kalimah Al-Quran. Tuan-tuan, jangan main-main. Tapi Nabi kata dia adalah orang yang telaknat. Jadi apa pengajaran kepada Abdul Rahman ibn Muljam ni? Dia adalah seorang yang mengetuai pemberontakan kaum Khawarij. Khawarij ni adalah golongan yang terkeluar, golongan terkecuali. Dia ni siapa duduk pun semua dia tak suka. Dia nak kalau boleh dia ni. Satu golongan yang dirasa orang lain semua tak bagus, dia seorang sahaja yang layak. Itu sebab tuan-tuan, ujub adalah satu sifat yang bahaya kerana boleh membawa kepada pertelingkahan umat Islam. Jadi bila mana buat kebaikan, jauhkan sifat ujub. Jadikan satu amal kebaikan itu adalah kerana Allah izin. Kita dapat baca Quran, Allah izin. Kita dapat mengajar agama, Allah izin. Kita dapat main mengaji, Allah izin. Itu sebab tadi masa mula-mula saya bagi ucapan mukaddimah saya apa dah? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izinkan kita dapat bersama-sama pada malam ini. Bukan sebab kita bagus, bukan sebab kita ada khitah, bukan sebab kita beriman dan beramal soleh, tapi sebab Allah izin. Itu saja. Yang seterusnya adalah, nak habis dah kah? Sikit lagi tak apalah, nanti saya sambung. Dan adapun fikir pada yang barang bergantung dengan hamba, maka sayugianya bahawa ia fikir adakah ia atas maksiat. Ini adalah yang tadi saya sebut takwa golongan pertama, yaknilah golongan awam. Yang kedua adalah golongan yang takwa ini di kalangan orang khusus. Siapa dia? Tuan-tuan ni orang yang rajin datang masjid, orang yang rajin datang mai mengaji, orang yang rajin zikir, sedekahnya dan sebagainya. Orang ini adalah orang khusus, bukan orang awam. Orang awam ni tuan-tuan, dia main masjid pun tengok kalau ada raya dia main, tak ada raya dia tak main contoh. Ada tahlil dia main, tak ada tahlil dia tak main. Itu orang awam. Tuan-tuan, dia khusus. Jadi orang yang khusus ni kata ulama, takwanya adalah berfikir atas perbuatan maksiat. Minta lindung, yang saya kata maksud takwa itu adalah minta Allah lindung daripada nafsu dirinya sendiri, daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi mengelak daripada syirik. Yang kedua adalah supaya kita ni tak buat maksiat, sama ada maksiat yang besar, dosa besar, ataupun maksiat yang kecil, yang adalah dosa kecil. Tetapi kalau terbuat juga tak sengaja, maka hendaklah bersegera ia kembali kepada taubat dan istighfar. Contohnya terbuat dosa besar, taubat. Terbuat dosa kecil, contohnya hari itu tertengok pandalela rinong ketika Olimpik, istighfar. Tapi jangan istighfar sambil tengok, itu bahaya. Atau ada ia atas kebajikan, maka hendaklah syukur ia. Kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat, maka menjadikan dua matanya membimbang dengan tilik iktibar, yaknilah sentiasa mencari pengajaran, ataupun kita panggil muhasabah tadilah. Dan lidahnya membimbang, yaknilah sentiasa dengan zikir dan istighfar dan tasbih dan azkar. Jadi itu adalah golongan takwa yang kedua. Dan golongan takwa yang ketiga adalah takwanya orang para wali, orang-orang soleh. Hak ni darjat dia tuan-tuan, wali Allah yang paling tinggi sekali lah kalau di kalangan kita lah ni, di kalangan ulama. Ni adalah takwa paling tinggi, yaknilah setiap amal ibadah yang dia lakukan. Macam ni dia kata, pindahkan segala anggota kita. Kalau mata sebelum ni suka melihat aurat, pindahkan mata tu tengok Al-Quran contohnya. Telinga kalau selalu dengar benda-benda yang tak baik, pindahkan kita mendengar MP3 ke, YouTube ke, hak mengaji ke, zikir ke, selawat ke dan sebagainya. Pindahkan segala anggota itu kepada perbuatan kebajikan dan
dengan itu tidak mengharapkan selain daripada rahmat Allah. Itu pangkat takwa wali-wali. Kita tuan-tuan, bila mana disebutkan buat amal, hak keenam tadi yang syaitan tipu. Tadi saya sebut 5 dah. Yang keenamnya adalah bila mana buat amal kebaikan, syaitan akan masukkan dalam hati dia, nak ada pembalasan. Contohnya apa? Contohnya betapa ramai orang yang mana solat duha dan membaca surah Al-Waqi'ah bukan sebab dia ikhlas, tapi sebab dia nak apa selalu? Nak kaya, betul tak? Nak senang, nak murah rezeki. Sedangkan itu cuma fadilatnya, bukan pembalasannya. Pembalasan baca Quran bukan untuk dunia. Segala apa amal ibadah yang kita buat bukan untuk mendapat balasan dunia. Kalau dapat, itu rezeki. Kalau tak dapat, itu takdir daripada Allah. Itu sebab bila mana ada orang, dia solat tahajud, dia solat taubat, dia solat duha, dia baca Al-Waqi'ah, tapi dah setahun dia buat tak kaya-kaya. Pasal apa? Nak kaya macam mana? Duk baca saja, kerja malas. Duk baca dengan harapan rezeki mai depan mata. Jadi rezeki itu perlu diusahakan dengan fadilat kita membaca Al-Quran tersebut. Kita tak boleh mengharapkan segala pembalasan dengan amalan kebaikan yang kita lakukan, kerana ikhlasnya itu adalah dengan tidak mengharapkan apa-apa selain daripada hanyalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan meminta syurga, tetapi mintalah rahmat Allah, kerana kita masuk syurga bukan kerana pahala, kita masuk syurga bukan kerana ibadah, tetapi kerana kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sahaja saya menghabiskan kuliah saya. Sekiranya ada apa-apa salah kata saya, ataupun ada terlajak kata saya, ataupun ada perkataan saya yang menyinggung perasaan, terguris hati, terluka hati dan sebagainya, saya memohon ampun dan maaf, kerana yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak baik juga adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi asbab kepada lemahnya saya, khilafnya saya dan dhaifnya diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.